Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada pagi ini untuk kita teruskan siri kuliah kita di dalam kitab Encyclopedia Fiqh Praktis menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan dan kita akan masuk dalam kitab yang baru. Bukanlah kitab apa pun, tetapi kitab dalam kitab, ya. Ini adalah pembahagian para ulama sejak sekian lama, ya. Sebelum sebelum orang-orang barat datang, ya, menulis kitab dengan membahagikan penulisan mereka, ya, kepada tajuk-tajuk, ya. Ulama-ulama kita terlebih dahulu, ya, sudah mendahului, ya, orang-orang kafir barat dalam penyusunan kitab akademik, ya, dengan membahaskan sesuatu permasalahan. Maka mereka telah membukukan buku mereka, ya, dan di dalam perbahasan tajuk mereka, ya, mereka akan, kalau, ya, kitabnya besar, ya, mereka akan bahagikan kitab itu kepada beberapa kitab, ya. Tak tahulah nak bahasa Melayu kita panggil apa? Bab, dia ada bab dia. Ya. Dalam bahasa Inggeris kata apa? Mula-mula apa? Chapter, lepas tu section, subsection. Jadi chapter tu kitab lah, ya. Lepas tu section tu bab, ya. Kita dalam bahasa Melayu kita bab lah, ya. Dan subsection tu dipanggil dalam dalam bahasa Arab masalah, ya, atau fasal, ya. Jadi itulah, ya. Pada pagi ini kita akan bacakan, mulakan kitab berkenaan solat, ya. Jadi bolehlah buka di halaman 255. Kalau kita lihat, penulis Syekh Hussein Al-Awaisyah, saya lihat dia agak panjang lebar, ya, dia dalam membahaskan berkenaan tentang kitab solat ni. Jadi itulah, kalau kita nak bacakan satu persatu memang ya, tak cukup masa, ya. Jadi di sini kita boleh ringkaskan, ya, dan siapa yang inginkan penjelasan lanjut, ya, bila balik rumah nanti bolehlah dia baca balik apa yang telah diperincikan oleh Syekh Hussein. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sebut solat, yang mana ini lebih istilah ini lebih afdal, kita kata, berbanding kalau kita kata sembahyang, ya. Ya, sembahyang ni pun katanya sembah kepada Tuhan yang, kita pun tak tahulah siapa tu yang, kan. Jadi ada syubhat lah di situ, ya. Kuat atau lemah syubhat itu subjektif lah, ya. Walaupun kita kata afdalnya, seeloknya kita gunakan perkataan solat. Itulah perkataan dalam bahasa Arab, ya, perkataan syaraknya. Solat dari segi bahasanya dia membawa maksud doa, ya. Doa, ya, doa yakni memohon,
ya. Itu dari segi bahasanya. Adapun dari segi istilahnya, ya, dia membawa maksud, ya, perkataan dan juga perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam, ya, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu definisinya, ya. Saya ulang, perkataan dan juga perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam, disertai dengan syarat-syarat yang tertentu, ya. Kalau kita lihat antara definisi, ya, antara definisi dengan solat dari sudut bahasanya, yang mana kita kata tadi doa, ya, apa kaitan antara istilah bahasanya dan juga istilah syaraknya, ya. Kenapa dikatakan solat, kenapa dia pilih solat, ya, yang membawa maksud doa tu, ya, untuk nak diertikan solat seperti mana yang kita telah istilahkan tadi. Apa kaitan antaranya, ya? Boleh kita katakan, ya, ini kerana doa itu menjadi aspek yang penting dalam solat. Boleh kita faham macam itulah, ya. Ya, doa itu menjadi satu aspek yang penting, ya, dalam solat itu. Maka kerana itu solat itu diertikan sebagai doa, mengenangkan pentingnya doa itu dalam solat, ya. Atau boleh kita kata ini kerana salat itu ibarat seorang itu bermunajat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa artinya munajat, ya? Dia ada hubung kaitlah dengan doa itu, ya. Munajat tu maknanya, ya, apa artinya munajat? Ya, saya ingin bermunajat dengan anda. Boleh ke orang tak kena macam tu kan? Apa artinya munajat? Munajat bersendirian dengan idzan natakallam ma'akum bil lughah al arabiyyah. Kalau begitu saya berbahasa Arab lah. Apa artinya munajat? Saya ingat tuan-tuan kena cek balik lah IC. Orang Melayu, orang Malaysia kan. Ya, barakallahu fik. Dia maknanya berbisik, ya. Munajat tu maknanya kita bersuara secara bisik, ya. Yang mana itu sebenarnya bila kita tengok doa, dia bersifat begitu, ya. Baik. Kalau kita lihat, apabila kita mengistilahkan solat tadi, yang kita dah sebut tadi, ya, maksud solat dari sudut istilahnya, ya, dia sangat penting, ya, untuk kita fahami maksud solat itu, ya. Ini kerana banyak kekeliruan yang timbul, ya. Antaranya seperti mana yang difahami oleh orang sufi, ya, yang mana apabila mereka mengatakan saya solat dengan hati, ya, saya solat duduk aja, dia duduk termenung, jangan kacau dia tengah solat, ya. Oh, saya tak payah pergi masjid lagi, saya cukup, ya, saya solat di mana-mana, dalam apa juga keadaan, tengah mandu ke apa ke, dia solat dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang batil lah, ya, lagi tertolak, ya. Jadi ini semua akibat, ya, yang mana kita boleh kata akibat tak faham artinya solat dari segi istilah tu sendiri, ya. Baik. Adapun daripada sudut hukum solat itu, ya,
Ya, hukumnya adalah wajib, ya. Hal ini jelas, ya. Ma'lumun minad dini bil darurah, itu istilahnya. Ia adalah satu yang diketahui kewajipannya secara darurat. Apa artinya secara darurat? Maknanya semua orang sedia maklum, ya. Semua orang Islam sedia maklum. Semua maknanya di sini tak kira di mana juga dia, ya. Yang tuanya, yang mudanya, yang alimnya, yang jahilnya, orang awam, kaya, miskin, ya. Semua sedia maklum tentang kewajipannya, ya. Kerana dia adalah asas agama, seperti mana yang kita akan sebutkan nanti, ya. Jadi kewajipannya, ya, dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, ya, hadis dan juga, ya, ijma' persepakatan umat Islam. Adapun daripada sudut Al-Quran, ya, hal ini disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, ya, dalam ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ya. Dan tidaklah mereka melainkan diperintahkan, waalaikumsalam, supaya menyembah Allah, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya, dalam menjalankan agama yang lurus, ya, dan supaya mereka mendirikan solat, ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan, ya, lalu Allah kata, dan supaya mereka mendirikan solat, ya. Jadi solat itu adalah termasuk di antara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan juga antara hadis asas, ya, di dalam agama, ya, iaitu hadis Jibril, ya. InsyaAllah yang kita sedia maklum, ya, tahu hadis Jibril. Apakah itu hadis Jibril, ya, yang mana disebutkan, ya, Nabi SAW menyebutkan rukun Islam yang 5, ya. Secara ringkasnya hadis Jibril, seperti mana yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, ya, di mana dia mengatakan, pada suatu hari, ya, tatkala kami bersama dengan Nabi SAW di masjid baginda SAW, datang seorang lelaki, ya, yang tidak kami kenali, ya, tetapi tidak terlihat padanya kesan dia bermusafir, ya. Ini satu yang pelik lah, ya. Kalau orang Madinah, dia orang pasti akan kenal, ya. Tetapi dia orang tak kenal, tapi dalam masa yang sama tak nampak padanya kesan dia bermusafir. Lalu dia masuk ke dalam masjid, ya. Bahkan dia terus pergi menghadap Nabi SAW, dan dia berlutut di depan Nabi, ya. Dan dia meletakkan kedua tangannya, ya, sama ada di atas kedua, ni apa, peha, selalu minta maaf lah, ya, di atas kedua pehanya atau di atas kedua peha Rasulullah, ya. Lafaz hadisnya memang muskil. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu Islam, ya. Ini kita kata, ya, hadis ni menjadi asas agama. Maka di situ Nabi SAW menjelaskan rukun Islam itu, ya, rukun Islam yang 5, yang mana antaranya yang berkaitan tentang bab kita, iaitu solat, ya. Lalu lanjutan hadis tu, dia bertanya, dia berkata, sadaqta, engkau benar, wahai Rasulullah, ya. Maka para sahabat yang ada, mereka merasa pelik, ya, kerana dia bertanya, lepas tu dia pula kata betul, ya. Kalau dah tahu kenapa tanya, macam itulah, kurang tambahan daripada saya. Dan para sahabat tak akan buat macam tu kat Rasulullah, ya. Lalu dia bertanya, apakah itu iman, ya. Lalu Nabi menjawab,
ya, rukun iman yang kita sedia maklum, ya. Lalu dia bertanya tentang bila hari kiamat, ya. Lalu Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya, ya. Nabi kata, maksudnya Nabi tak tahulah, ya. Lalu dia bertanya tentang kalau begitu apakah tanda-tandanya, ya. Maka di situ Nabi ada menjelaskan tentang tanda-tandanya lah, ya, tanda-tanda hari kiamat. Lalu selepas dia bertanya soalan-soalan tersebut, lelaki itu pun berlalu, ya. Maka para sahabat tertanya-tanya, terpinga-pinga, ya. Maka setelah beberapa waktu, ya, Nabi pun bertanya kepada Umar, ya, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapakah yang telah bertanya itu, ya. Zaka Jibril atakum ya'allimukum dinakum, sungguhnya itu adalah Jibril, dia telah datang untuk mengajar kamu, ya, tentang agama kamu, ya. Maka itulah dia hadis Jibril, ya. Yang mana kita lihat, tidak heranlah mengapa soalan-soalan itu, ya, Allah mengutus Jibril untuk datang sendiri, ya, untuk tanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ini mengenangkan soalan-soalan itu dia menjadi asas kepada agama kita, ya. Jadi itulah, ya, kewajipan solat jelas, ya, dinyatakan di dalam hadis Jibril yang kita telah sebutkan tadi, ya. Di samping Al-Quran dan juga Sunnah, hal ini telah menjadi ijma', ya. Ijma' apa artinya? Boleh kita faham, ya, ijma' ini ada perbincangan di kalangan para ulama, ya, yang mana kita pun kena faham juga, ya. Secara ringkasnya kita katakan, ya, ijma' itu adalah persepakatan ulama, ya, persepakatan seluruh, ya. Kita perincikan tanpa dikecualikan seorang pun, ya, ulama Islam pada satu zaman, ya. Yang mana kalau kita lihat, dia hanya boleh berlaku pada zaman sahabat, ya. Dan praktikalnya dan sejarahnya pun itulah yang berlaku, ya. Baik, kalau kita lihat ijma' ni kalau kita tengok memang satu yang sukarlah, ya. Kerana satu, nak himpunkan semua ulama, ya. Satu, itu dah susah dah. Yang kedua, nak semua sepakat dalam setiap, dia semua sepakat dalam setiap patah tu, ya, dalam satu permasalahan tu, itu adalah satu hal lagi. Dan yang ketiga, mana kita tahu kita dapat himpunkan semua? Buat tertinggal seorang dua, ya, dia duduk kat pelusuk mana, kat lembah mana. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa sukarnya untuk nak dicapai ijma', ya. Tapi dalam masalah kewajipan solat, ya, ini adalah satu yang ijma'. Nak mengatakan bahawa ini adalah satu yang sangat berharga, ya. Bahkan ia adalah satu dalil, satu hujah, ya. Kenapa ijma' itu menjadi satu dalil, ya? Ini kerana seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tajtami'u ummati ala dhalalah, sungguhnya umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan, ya. Baik. Jadi bolehlah lepas ni boleh kita sentiasa ingat, bila kita tengok ada orang kata, oh, ini masalah ni ulama telah ijma', ulama ni telah ijma', masalah ni ulama telah ijma', ulama telah ijma', muzik halal, terus ada tanda soal besar. Dengar je orang kata ulama ijma', ya, ulama dah sepakat, tahlil boleh. Ini saya bagi contoh-contoh mudah lah, ya. Tapi bila dengar je lepas ni ijma', ya, kena ambil tanda soal besar, ya. Kerana itu, ya, boleh jadi satu yang boleh dibahaskan, ya. Baik.
Seterusnya kita sebutkan di sini tentang fadilat solat, ya, serta kedudukannya di dalam Islam, ya. Apabila kita sudah mengetahui, ya, bahawa solat itu menjadi sebahagian menjadi sebahagian daripada rukun Islam itu, ya, maka secara tidak langsungnya di situ, ya, ia menunjukkan kepada kita tentang kedudukan, ya, solat, ya, keagungan solat itu, ya, di sisi, ya, Islam, ya. Maka kerana itu kita, kalau kita lihat, ya, di dalam nas-nas, ya, Al-Quran dan juga hadis, antaranya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengertikan solat itu sebagai ia mencegah daripada perbuatan dosa dan mungkar, ya. Ya, seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, ya, daripada perbuatan fahsya', ya, daripada perbuatan fahsya', saya boleh terjemah keji, ya, ya, dan juga kemungkaran, ya. Dan juga dalam ayat-ayat lain, ya, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, Allah berfirman, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahawa salatku, ya, dan amalan-amalan hajiku, kehidupanku dan kematianku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam, ya. Maka disebutkan di situ salatku, ya, nak mengatakan bahawa, ya, salat itu, ya, mengambil bahagian yang cukup besar dan cukup penting, ya, dalam kehidupan seorang Muslim itu, ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang di dalam salat mereka khusyuk, ya. Maka itu antara ciri pertama disebutkan, ya, buat orang-orang yang beriman, yang dijamin kejayaan buat mereka. Antara ciri orang yang beriman ini adalah, yang pertamanya adalah mereka salat, satu, dan yang keduanya mereka khusyuk, ya, di dalam salat mereka. Bahkan, ya, kalau kita lihat Islam, ia sangat menitik beratkan tentang salat ini, ya, sehingga perintah salat itu terus tertegak dalam keadaan orang itu bermukim ataupun bermusafir, ya. Nak mengatakan syarak sangat menitik beratkannya. Nak mengatakan kalau bermusafir pun, ya, kena salat juga, ya. Seperti mana dalam keadaan sihat ataupun sakit pun kena salat. Bahkan dalam keadaan keamanan, mahu pun dalam keadaan ketakutan. Ketakutan ini maknanya ketakutanlah, antaranya dalam keadaan perang pun, ya, pun kena salat, ya. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa besarnya, betapa pentingnya salat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau dalam keadaan perang, ya, pun umat Islam tetap disuruh salat, ya. Ini kan pula ketika senang lenang, ketika di rumah, ketika tenang, ketika sihat walafiat, ya. Lagilah seorang itu perlu menjaga salatnya, ya. Maka salah segala salah, silap segala silap, mereka yang biasa kalau kita lihat, ya, ke dalam masyarakat,
apabila mereka sakit, ya, mereka terlantar, ya, di hospital ke apa ke, kadang-kadang nak sakit, sakit mati kan? Kalau kata nazak apa ni? Nak perinci lah ni. Apa arti nazak? Adakah maksud saya, adakah nazak tu maknanya nyawa dah sampai kerongkong? Tenang. Itu nazak? Ulama berbeza pendapat. Nazak apa ni? Sekali lagi. Tak, saya tanya tadi, ada maknanya nyawa sampai kerongkong ke? Ada yang kata ya. Ya kan? Kira dah habis dah. Dah sampai dah. Dah sampai masa jangkaan. Tapi kena ingat, saya kena nak ingatkan siapa yang kata ya, saya ingatkan. Ya. Nyawa sampai kerongkong tu beberapa saat je. Bahkan mungkin kurang daripada saat. Tapi yang saya tengok, dia sedang nazak. Dia bila kata sedang tu memberi maksud lama. Kalau itu yang maksudnya, kalau itu yang dimaksudkan dengan nazak, maknanya nyawa dah sampai kerongkong, dia takkan ada sedang, dia telah nazak dan dia telah mati lah. Sebab dia sekejap je. Jadi kali ketiga saya tanya, apa artinya nazak? Barangkali yang kata ya ada revised opinion. Jadi apa artinya nazak? Adakah dia, jadi mungkin dia termasuklah, ya, tenat, ya. Baik. Jadi kita melihat, ya, wala orang yang tengah nazak, ya, ini kita sebut dengan ada kemampuan, ya. Mereka mampu solat, tak dinafikan dalam keadaan susah, ya. Tetapi mereka memilih untuk tidak solat, ya, atas alasan bahawa mereka sakit, ya. Maka ini semua adalah silap, ya. Ini adalah semua akibat salah faham, ya, atau boleh kita kata secara mudahnya akibat kejahilan mereka terhadap besar atau pentingnya nilai solat itu, ya. Bahkan mereka boleh saya katakan di sini, ya, orang yang seperti ini, orang yang bila sakit dia tak solat, ya. Boleh kita faham, bila kita nak baik sangka, bolehlah kita kata, kita bagi ruang sikit lah. Mereka beranggapan bahawa bila mereka sakit, mereka ni berkeuzuran, ya, kerana sakit, maka tak perlulah nak solat. Itu logik mudah mereka, ya. Tetapi di sini kita betulkan pemahaman, ya. Kita mengatakan bahawa kalau sekiranya ketika seorang itu sihat, ketika orang itu mukim, ya, dan ketika orang itu dalam keadaan aman dan tenang, disuruh supaya dia solat, ya, kita mengatakan bahawa dalam keadaan orang itu bermusafir, dalam keadaan orang itu takut, ya, dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, hakikatnya dia lagi perlu solat, ya. Itu logiknya sebenarnya, ya. Kenapa? Bila seorang tu musafir, dia jauh daripada kampung halaman dia. Bila jauh daripada kampung halaman dia, dia dalam keadaan ghurbah, dalam keadaan keganjilan, dalam keadaan tidak selesa. Dia dalam keadaan berjauhan, ya. Berjauhan daripada apa? Berjauhan daripada tempat dia bergantung. Maknanya kalau apa-apa berlaku, ya, bantuan tu tak barangkali tak semudah diperolehi,
ya. Begitu juga dalam keadaan takut, ya, dia sedang diancam, ya, perang lagilah, ya, dalam keadaan sakit, ya. Maka di sini kita kata hakikatnya logik mereka menyalahi logik. Dalam keadaan-keadaan macam inilah, ya, seseorang itu perlu terus, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana akhirnya hanya kepada Allah kita bergantung, ya, dan hanya pertolongan Allah dan bantuannya sahaja yang kita dapat harapkan, ya. Baik. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238, ya, Allah berfirman, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat, ya, dan salat wusta, ya, iaitu salat asar, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan tenang, ya. Di samping perintah menjaga salat, Allah mengancam terhadap mereka yang lalai, ya, dalam menjaga salatnya ini, ya, seperti mana dalam surah Al-Ma'un ayat yang ke-3 Allah berfirman, fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Jaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah orang yang salat, iaitu mereka yang salat dalam keadaan lalai, ya. Jaga-jagalah orang yang salat, ya, iaitu mereka yang salat dalam keadaan lalai. Apa artinya salat dalam keadaan lalai, ya? Ini adalah sifat salat orang munafik yang mereka tidak menjaga atau tidak mendirikan salat itu seperti mana yang sepatutnya. Yakni salat mereka itu ada on off, ya, ada kalanya dia solat, ada sekala dia tak solat. Maka secara amnya dia ni orang solat, ya, tetapi dia tidak solat secara sepenuhnya, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengancam golongan orang-orang yang seperti ini. Maka apa yang kita dapat faham, kalau orang yang tidak menjaga solatnya, ya, maknanya dia solat tapi ada musim lah, ada pasang surut dia, ya. Ada kadang-kadang dia ada mood, ya, dia ada semangat, dia solat. Tapi kalau dia sibuk sikit, ya, ada gathering sikit, ada majlis kahwin sikit, solat dia terus ke tenggang langgang, ya. Mungkin kadang-kadang musafir, kadang balik kampung pun kadang-kadang kita perhati, kadang pengalaman pun rancak borak, gonggang tu, tak solat lagi. Ya. Jadi ya, ini masuk dalam kategori macam inilah, ya. Tapi kalau tak sengaja itu tak ada masalah lah, ya. Tak sengaja lah, ya. Tapi ini masalah orang yang sengaja, ya, dia dah ingat solat tu tetapi dia terus lalai, ya, dan leka dengan apa yang dia buat, ya. Maka kalau orang yang lalai dalam solat diancam, ini kan pula orang yang tak solat sama sekali, ya. Ini ancaman dia jelas, ya, lebih dahsyat, lebih berat, ya. Bahkan dalam hadis yang sahih daripada riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara yang pertama yang akan dihisapkan atas seorang hamba itu adalah solat. Itu benda pertama yang akan dihisap. Itu benda pertama yang akan disoal kepadanya. Maka Nabi mengatakan, fa in salahat salaha sa'iru amalih, wa in fasadat sa'iru amalih. Kalau ia elok, solatnya elok, maka eloklah baki amalannya. Dan jika ia rosak, maka rosaklah baki amalannya, ya.
Maka ini semua menunjukkan kepada kita betapa besar dan pentingnya, ya, solat di dalam Islam, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam menyebutkan tentang solat, adanya perbincangan para ulama, perbincangan boleh kita kata tak kurang hangatnya di kalangan para ulama sejak dahulu sehinggalah ke hari ini, tentang apakah hukum orang yang tak salat, ya. Apakah hukum orang yang tak salat, ya. Dengan adanya perselisihan tentang apa yang dimaksudkan dengan orang yang tak salat. Adakah yang dimaksudkan dengan dia tak pernah salat walaupun sekali, ya? Ada yang mengertikan orang yang tak salat maknanya orang yang meninggalkan satu solat fardu secara sengaja. Ada yang mengertikannya sebagai orang yang meninggalkan dua solat fardu secara berturut-turut, ya. Ada yang mengertikannya orang yang tak salat fardu sehari semalam. Itu maksud orang tak salat, ya. Jadi bukan maksud orang yang tak pernah salat 1 tahun. Itu sudah tentu, ya. Itu di dah lama dah ada masuk dalam perbincangan. Tak payah nak tunggu 1 tahun, ya. Maka itu perselisihan para ulama tentang orang yang tak solat. 1 fardu, 2 fardu, ya, 5 fardu sehari semalam, ya, dalam lingkungan itu, ya. Kita katakan para ulama secara prinsipnya mereka sepakat bahawa kalau sekiranya seorang itu tidak solat kerana menafikan kewajipannya, kerana enggan, ya, itu secara prinsipnya para ulama sepakat mengatakan bahawa dia telah terkeluar daripada Islam, ya. Kalau dia menafikan, ya, kata solat tu tak payah, solat tu tak wajib, ya, dia kata macam tu saja, itu, ya, para ulama telah sepakat, ya, bahawa dia telah kufur, ya, terkeluar daripada Islam. Ini secara ijma'. Kenapa? Kerana kewajipan solat itu telah ijma', ya. Maka siapa yang menafikan apa yang telah ijma', ya, dia jelas telah terkeluar daripada Islam, ya. Bahkan jangan terkejut kalau dia menafikan kewajipan solat itu walaupun di dalam keadaan dia solat pun, ya, dia telah terkeluar daripada Islam, ya. Dia menafikan kewajipan solat itu walaupun dia solat, ya, itu pun, ya, dia telah terkeluar daripada Islam, ya. Baik, apa yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kalau sekiranya seorang itu tak solat kerana malas, ya, ya, dalam masa yang sama dia mengakui kewajipannya, ya. Perhatikan permasalahan tentang orang yang tak solat ni, dia permasalahan antara niat dan amalan. Kalau dia kata tak wajib, ini apa? Ini dah masalah niat lah. Niat dia kata tak wajib, tak payah, ya, solat ni tak payah, tak wajib, buat apa nak solat? Ini niat. Niat boleh faham niat ni. Kadang-kadang kita kata niat ni, orang duk fikir nawaitu. Niat maknanya ni urusan hati lah ni, urusan hati. Hati dia dah kata tak payah solat. Ini dah keluar Islam, ya. Tapi ni dia kata solat tu wajib dalam hati, ya. Solat tu wajib, solat tu tiang agama, atap semua. Tapi bila nak praktikal, ya, dia tak buat, ya. Ya, di sini
menjadi perselisihan para ulama. Adakah dia jatuh kufur ataupun tidak? Ya. Dia mengakui kewajipan solat tu. Ya. Kenapa kau tak solat? Solat tu kan wajib. Wajib. Tapi kenapa tak solat? Oh, malaslah. Oh, tak ada masa lah. Sibuk lah. Ada meeting lah. Ya. Ini kadang-kadang mungkin kita biasa dengar, ataupun dalam jawapan dalam konteks Melayu, tak sampai seru. Ya. Ya. Ya, ini yang para ulama bincangkan. Ya. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat majority. Ya. Bezakan ijma' dengan majority. Ya. Maka majority para ulama, iaitu Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i, mereka mengatakan bahawa orangnya tak kafir, ya, tak jatuh kufur. Sebaliknya dia hanya jatuh fasik. Ya. Dia hendaklah bertaubat. Ya. Dia hendaklah diminta supaya bertaubat. Sekiranya dia tidak bertaubat, maknanya dia tak kembali solat, maka dia akan dibunuh secara had. Ya. Di sisi mazhab Maliki dan juga Syafi'i. Ya. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, pendapat mazhab Hambali, di mana mereka mengambil pendekatan yang bukan pendekatan, mereka berpendapat, ya, bahawa orang yang tak solat walaupun dalam keadaan malas, ya, sedangkan dia mengakui kewajipannya, dia tetap jatuh kufur. Ya, dia tetap jatuh kafir. Ya. Mereka berpegang dengan hadis-hadis, ya. Antaranya hadis dalam Muslim, Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainal kufur tarkus salah." Antara seorang itu dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, antara seseorang itu dengan kekufuran, ya, adalah meninggalkan salat. Ya. Nak mengatakan bahawa apa yang membezakan antara seorang Islam dan juga orang kafir itu adalah tak solat. Nak mengatakan bahawa orang kafir ni apa masalah besar dia, ialah tak solat. Macam itulah nak faham. Ya. Ya. Dan juga dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Ikatan antara kita dan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ikatan antara kita dan mereka, antara kita sebagai orang Islam dan mereka orang kafir, adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ya. Maka mazhab mazhab Hambali, ya, mereka memahami bahawa kesemua hadis, ya, antara dua yang kita telah sebutkan tadi, ia semua membawa maksud bahawa orang itu kalau meninggalkan solat walaupun kerana malas semata-mata, dia telah, ya, jatuh kafir. Ya. Kalau kita lihat perbincangan tentang masalah sama ada orang yang solat ni, ya, jatuh kafir ataupun tidak, ya, dia satu perbincangan yang cukup panjang lebar. Ya. Bahkan nak mengatakan bahawa, ya, dia berlarutan sampai ke hari ini. Ya. Nak mana tak ada kesudahan lah. Ya. Sehingga kan Syekh Al-Albani rahimahullah
Beliau rahimahullah dia mendukung pendapat yang pertama, ya, pendapat jumhur, ya. Tetapi akhirnya dia kerana pendapatnya itu, dia akhirnya dia ditohmah oleh golongan yang melampau dalam memilih pendapat yang kedua. Dia ditohmah oleh golongan yang melampau yang memilih pendapat kedua. Dia ditohmah sebagai murji'ah, ya. Apa artinya murji'ah? Murji'ah ni adalah satu kumpulan sesat, ya, yang mengatakan bahawa iman itu adalah di hati, ya, cukup di hati, tak perlu kepada amalan. Cukup dengan orang itu percaya bahawa Allah tu ada, atau cukup dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sudah beriman seperti imannya Jibril, ya. Maka mereka menohmah Syekh Al-Albani dengan dakwaan itu. Akibat daripada permasalahan tentang hukum, ya, meninggalkan solat. Nak mengatakan bahawa permasalahan hukum meninggalkan solat ni satu permasalahan yang cukup besar, ya. Baik. Kalau kita lihat antara dua pendapat tadi, yang mana yang rajih, ya? InsyaAllah, ya, boleh kita katakan di sini pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahawa seseorang itu selagi mana dia mengakui kewajipan solat itu, ya, dia tetap Islam, ya, walaupun dalam keadaan dia tidak solat, ya, yang mana dia tidak solat kerana malas, ya, lalai, ya, dan seumpamanya, ya, selagi mana dia mengakui kewajipan solat itu, ya. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mengampunkan orang yang menyekutukannya, dan dia akan mengampunkan buat selain daripada itu, buat siapa yang dikehendakinya, ya. Allah tidak akan mengampunkan orang yang syirik, dan Allah akan mengampunkan selain daripada itu. Maka jumhur mereka memahami bahawa selain daripada itu termasuklah selain daripada itu, selain daripada dosa syirik. Apa selain daripada dosa syirik? Tentulah antara yang pertamanya adalah tak salat, ya. Dan juga seperti mana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, ya, Nabi bersabda, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kata-kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga, ya. Maka jelas di situ, ya, tentang, ya, yang akan menyelamatkan, satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekufuran adalah apa? Adalah la ilaha illallah, ya, ucapan syahadah, ucapan kalimah tauhid, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhaskan kalimah tauhid, ya, untuk menyelamatkan seorang itu daripada kekufuran, ya. Allah tidak menambah salat atau selainnya, ya. Maka ini adalah antara hujah jumhur yang ya, membuatkan kita merajihkan pendapat yang pertama, ya. Baik. Dalam masa yang sama, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kena ingatlah, ya, apabila kita menguatkan pendapat yang pertama, yang mengatakan bahawa orang yang tak salat dia tak jatuh kafir, ya, selagi mana dia mengakui kewajipan salat itu. Sebaliknya dia hanya jatuh fasik, ya. Kita mengatakan itu selama mana, kita dah sebut tadi, selama mana kita tak dapat tahu apa isi hati dia,
Ya. Kerana persoalan dia apa? Kembali kepada isi hati. Ya. Kalau kita dapat tahu, kalau dia meluahkan isi hati dia, ya, dengan mengatakan bahawa solat ni tak perlu, ya, solat ni tak wajib ke apa, di sini keadaan akan berubah. Seperti mana? Begitu juga kalau seseorang itu telah diperintahkan, ya, untuk solat, ya, ini kalau pemerintah lah, ya, kalau pemerintah dah perintah suruh dia solat, bahkan disuruh dipilih antara solat ataupun kilauan pedang qasas apa? Bukan tukang sembelih, tukang pancung. Nak kata isi sini bukan ni, betul ni, ada pancung, ada sembelih. Mana ada sembelih dalam Islam? Ya. Baik. Kalau dia disuruh pilih antara solat atau dihukum pancung, lalu dia tetap degil, maka itu sudah menunjukkan bahawa itu sudah menunjukkan isi hatinya, ya, bahawa ini memang, ya, tidak mengiktiraf salat itu, ya, kerana masakan dia boleh memilih antara, ya, nak solat, masakan dia boleh memilih untuk dibunuh, ya, daripada dia nak solat, ya, itu jelas menunjukkan bahawa dia memang, ya, kufur, ya, terkeluar daripada Islam, ya. Baik. InsyaAllah apabila kita bahaskan tentang hukum orang yang meninggalkan salat ni, ya, ini adalah satu yang penting juga, kerana kita melihat bahawa masyarakat kita ada juga terkena kesannya, ya. Pernah kita dengar ada jenazah yang tak disolatkan. Antara sebabnya apa? Dia tak datang masjid. Perhatikan, ni ada perincian ni. Oh, jenazah ni, oh, ni orang masjid lah ni, orang masjid. Tok imam tak nak solat dia, sebab dia tak datang masjid. Sebab dia, ya, tak solat lah, ya, dan seumpamanya, ya. Maka di sini kita kena hati-hati, ya, kerana masalah takfir, masalah menghukum seorang itu jatuh kafir, ini adalah satu masalah yang berat. Maka yang pertamanya kita kena faham tentang perbahasan ulama tentang hukum orang yang tak salat tu. Dan insya-Allah kita dah tahu, ya, bahawa ulama bukan pukul rata semua siapa yang tak semayang je jatuh kafir. Tak. Ya, bahkan jumhur, majoriti para ulama kata dia tak kafir, dia jatuh fasik. Ya, apa artinya fasik? Maknanya orang yang melakukan satu dosa besar. Ya, itu fasik. Ya, atau selalu melakukan dosa kecil. Ya. Ya. Orang isap rokok, dia ambil, itu hukum pukul rata lah tu. Orang isap rokok dia fasik, dia selalu buat dosa kecil. Ya. Keluar topik sikit. Apa? Jadi kita kena tahu perbahasan para ulama, ya, tentang masalah orang yang tak solat ni. Satu. Yang kedua, andaikan kita memilih pendapat yang kedua pun, ya, seperti mana Syekh Uthaymin, ya, Syekh Uthaymin dia memilih pendapat yang kedua. Syekh Albani dia memilih pendapat yang pertama. Syekh Uthaymin memilih pendapat yang kedua, tetapi dalam masa yang sama diingatkan bahawa, ya, jangan kita, kalau kita nampak orang itu tak solat, kita terus hukum dia tak solat.
Kerana bila kita kata fulan tak solat, apa artinya? Tak solat dengan erti kata dalam perbahasan ulama tadi, ya, fulan tak solat dengan erti kata jatuh kafir lah, ya. Ini ya. Jadi kita kena hati-hati bila kita kata fulan tak solat, ya. Itu boleh membawa, ya, perkataan takfir, ya, mengkafirkan dia, ya. Jadi kita kena hati-hati. Kenapa? Kerana kalau kita nak menghukum seseorang itu, kita kena hukum dengan ilmu, tak boleh dengan andaian. Masakan kalau kita nampak dia tak solat di depan kita, kita boleh buat kesimpulan umum, kesimpulan mutlak bahawa dia tak solat. Mana kita tahu, ya? Mana kita tahu di depan kita je dia tak solat? Depan kita saja dia tak solat. Di rumah dia solat dengan sebab-sebab yang tertentu lah, ya. Selagi mana kita tak pasang kamera kat dalam rumah dia, kat segenap pelusuk, dan kita mengawasi pergerakan dia 24 jam, selagi mana syarat-syarat ni semua tak ada, kita tak boleh nak hukum dia tak solat, ya. Jadi kita kena berhati-hati, ya. Jadi kembali kepada banyak kadang-kadang kita dengar dalam surat khabar, ya, ada juga kat kampung mana ada jenazah tak disolatkan kerana orangnya tak datang masjid. Tak datang masjid itu satu masalah besar, ya. Ya. Tetapi adakah Tok Imam tu dah duduk dengan dia dalam rumah dia 24 jam untuk dia nak memastikan bahawa dia tak solat? Saya yakin bahawa orang itu dia nampak Tok Imam awal-awal lagi dia tutup pintu, tak bagi dia masuk. Ya. Kan? Jadi ini nak mengatakan bahawa, ya, ada keterlanjuran di situ dalam, ya, menghukum orang lain, ya, yang mana kita kena hati-hati, ya. Baik. Kita ada masa ke? Ada sikit lagi, ya. Baik, ke atas siapa kewajipan solat itu, ya? Ke atas 3 golongan. Yang pertama orang Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga baligh, ya. Orang Islam, berakal, ya, dan baligh, ya. Kalau salah satu daripada syarat itu tidak ada, maka, ya, tidak tertegaklah kewajipan solat itu, ya. Baik. Bagaimana dengan solat kanak-kanak, ya, budak yang tak baligh, ya? Kita mengatakan bahawa walaupun tidak wajib, ya, tetapi hal ini tidak menafikan tuntutan supaya dibiasakan kanak-kanak itu solat, ya. Seperti mana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, di mana Nabi SAW bersabda, ya, perintahlah anak-anak kamu solat ketika umur mereka 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka, ya, mencapai umur 10 tahun, dan wafarriqu bainahum fil madaji', dan bezakanlah tempat tidur mereka, ya. Kita melihat syarak memerintahkan supaya kita menyuruh anak kita solat ketika umur mereka 7 tahun. Yang mana jelas umur 7 tahun tak baligh, ya. Tapi sudah diperintahkan. Bahkan disuruh supaya kita pukul anak kita, ya, ketika dia umur 10 tahun. Yang mana sekali lagi 10 tahun tak semestinya dah baligh, ya. Maka ini semua menunjukkan kepada kita apa? Ya, tentang betapa, ya, perlunya kita, apa pepatah tu? Merentung buluh apa? Biarlah daripada rebungnya, ya. Ada lagi patah?
kecil dia tadi. Ada lagi, ada rasa macam ada dia. Alalang peluk kasam kat. Yalah, daripada mulalah, ya. Perlu di, ya, alah biasa. Lebih kuranglah, ya. Jadi benda-benda ni perlu dibiasakan daripada kecil, ya. Mengapa dia jadi sukar? Ya, akibat dia tak biasa, ya. Mengapa dia jadi berat? Ya, akibat tak biasa, ya. Akibat tidak dibiasakan daripada kecil. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya tanggungjawab ibu bapa, ya. Kewajipan yang perlu mereka pikul, ya. Yang mana ini semua mereka akan dipersoalkan di akhirat kelak, ya. Maka anak-anak itu perlu dididik, perlu ditarbiahkan, perlu perlu dimanjakan dengan solat, ya. Perlu dibiasakan dengan solat, ya. Bahkan saya berbesar hati untuk mengingatkan bapa-bapa, ya, siapa yang dah ada anak lah, ya, supaya dalam bulan puasa ni, ya, bawa, ya, anak-anak untuk salat tarawih contoh, ya, untuk dibiasakan, ya. Di samping bukan sahaja salat fardu, ya, bahkan salat tarawih pun, ya, boleh dibiasakan, ya. Kalau kita lalai, kalau kita leka ketika mereka kecil, ya, dia merengek sikit, kita dah surrender, ya. Kalau dia dah tunjuk ragam dia sikit, kita pun okeylah, tunjuk bendera putih, ya. Maka akhirnya, ya, percayalah, makin kalau kita lagi lama kita tunggu, kita tangguh, apatah lagi kalau dia dah biasa, dia dah besar nanti, lagilah susah, ya. Ada saya dengar cerita, ya. Ada orang tu, dia nak pergi, dia kata, dia khabar kat kawan dia lah, ya. Ini solat Jumaat ni, nak pergi mana? Nak pergi solat Jumaat. Okey. Tak apa, aku naik kereta sendiri. So jadi kawan tu naik kereta dia, ni bos ni, dia pun naik kereta pergi. Tapi kawan dia pergi masjid, dia tengok, mana bos ni tak nampak pun, ya. Bila balik kerja lepas office, mana solat tadi? Tak jumpa masjid lah. Sampai begitu sekali. Tak tahulah, kita nak baik sangka lah dengan dia. Ni nak baik sangka ni, dia boleh sampai cari masjid tak jumpa. Jadi susah macam tu sekali. Tak biasa. Tak tahu dia cari apa, tak tahu. Dia tengok shopping mall kat mana, dia tak jumpa masjid, ya. Ini bukan satu benda. Ini benda ni berlaku, ya. Kerana orang itu dah tak solat, ya, maka akhirnya benda-benda ni dia jadi pelik bagi dia, ya. Masjid jadi kaku, takut. Nak masuk masjid tu menggeletar lutut agaknya, berpeluh. Ini berlaku. Jangan kita gelak, ya. Kalau mungkin kalau siapa yang solat fardu tu lulus, cuba solat jenazah pula. Itu memang, ya, suruh jadi imam sikit. Ini semua sebab tak biasa. Yang mana perlu dibiasakan, ya. Kalau tidak ini jadi, kenapa ni? Tak sampai serulah. Nanti dululah, umur sekian-sekian lah. Ini semua tidak patut berlaku lah, ya. Baik, kita lihat dalam rangkap terakhir dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, Nabi kata, ya, perintahkanlah anak kamu solat sedang mereka umur 7 tahun, ya, dan pukullah mereka, ya, kerananya
ketika mereka mencapai umur 10 tahun, dan bezakan tempat tidur mereka. Bila perlu dibezakan tempat tidur? 10 tahun. Ya. Kenapa perlu dibezakan tempat tidur? Ya. Kita dah kata tadi, tak tentu balik. Ya. Kenapa perlu dibezakan tempat tidur? Apa artinya bezakan tempat tidur? Ya. Kena tanya jugalah. Duk tanya kenapa, tak tahu apa artinya bezakan tempat tidur. Apa bezakan tempat tidur? Apa artinya asingkan tempat tidur? Laki-laki, perempuan-perempuan, ada itu perinci tak? Tak, maknanya tidur seorang-seorang. Itu maksud dia. Ya, bukan laki-laki. Oh, laki semua jemaah 2, 3 satu katil. No, tak boleh tu. Ya. Satu katil seorang. Ya. Satu katil 2 orang, suami isteri je. Kalau suami isteri satu katil, tu ada problem tu. Ya. Jadi satu katil satu orang untuk budak anak-anak ketika dia umur 10 tahun. Ya. Tak perlu nak katil pun, kalau ada satu alas, ya, satu orang. Ya. Kenapa? Ini tahu jawapan tapi malah nak kongsi. Okeylah. Secara ringkasnya, ya, untuk nak long nak to cut the discussion short lah. Ya. Hujung pangkal ni nak mengelakkan apa yang sedang dihuha-huhakan satu dunia ni, LGBT. Ini semua Islam dah ajar daripada dulu. 1400 Islam telah mengajar 1400 tahun lepas tentang masalah LGBT. Ya. Yang mana perlu dicegah, perlu dihalang sejak dia kecil lagi. Ya. Kalau tidak, jadi masalah, segala masalah. Yang laki nak jadi perempuan lah, yang perempuan nak jadi laki lah. Tiba mak bapak tu pening, apalah kawan seorang, apa masalah dia. Yang laki suka kat laki pula. Ini apa pula ni? Perempuan suka kat perempuan. Ini benda ni minta maaf. Rosak ni. Ya. Ya. Tapi nak katakan bahawa Islam, ya, telah menunjukkan caranya daripada awal lagi. Ya. Zaman sekarang ada pula, ni semua akibat kejahilan, akibat tak faham. Apabila menyebutkan tentang orang-orang yang rosak ni, ya, rosak mental semualah, ya, tak apalah, dia dah macam tu. Mana tahu Allah jadikan dia macam tu. Dia dari kecil dulu, dari kecil lagi dia Muhammad, tapi suka pakai pakaian Aminah. Ciptaan Allah berbagai, kan. Pandailah kau. Jadi ini adalah ya, pendapat-pendapat orang yang, ya, yang jahil, yang tidak ada panduan dan asas, ya, dalam agama. Ya. Baik, saya ingat kita boleh berhenti di situ dahulu. Kalau ada sebarang pertanyaan. Kita dah awal dia 20 tahun lah.
tapi memang tak pernah solat. Ya. Cukup tak dalam sekali dia kita tegur, kita tak tegur. Kalau kata cukup, tak cukup lah. Ya. Sebab dia ni seorang yang macam ego. Kalau kita tegur dia macam, itu dia tak nak bercakap dengan kita satu hari. Ya. Okey lah tu satu hari. Kita satu office, jadi susah. Ya. Kita ada kenalan orang yang kita play safe. There's pepatah kata there's no wrong to be safe, ya. Kita tak pernah nampak dia solat. Yang kata dia tak pernah solat, atau seumpamanya kita tak pernah nampak dia solat, ya. Dan kalau kita tegur dia marah, ya. Dia tak sedap, ya. Dan dia tak tegur kita dan sebagainya. Secara prinsipnya kita kata orang macam ni kita perlu jauhkan diri, ya. Jauhkan diri dengan erti kata jangan dijadikan sebagai sekutu kita. Yang dimaksudkan dengan sekutu adalah kawan rapat kita, ya. Tempat kita meluahkan perasaan, ya. Tempat kita luahkan suka duka kita, ya. Tempat kita luahkan rahsia kita, ya. Jangan begitu, ya, kerana orang ini bukan orangnya, ya. Kerana kita diperintahkan kerana kita diperintahkan supaya sentiasa menjaga dengan siapa kita berkawan. Berkawan di sini maknanya dengan siapa kita jadikan sebagai kawan rapat kita, tempat kita duduk sama-sama, ya, makan sama-sama, bertukar-tukar fikiran, pendapat, luahkan perasaan, ya. Kita perlukan orang untuk luahkan perasaan juga. Kena tahu juga, ya. Kalau pendam dia jadi tak betul. Kena tahu juga, ya. Kena luahkan, ya. Jadi tapi itulah, bila nak luahkan, ya, kita kena cari kawan, ya, yang sepatutnya, ya, kawan yang betul, ya. Jadi orang yang kita tak pernah nampak dia solat, ini bukan orangnya, ya. Bahkan orang ini boleh membawa kita kepada kehancuran, ya. Kerana ibarat pepatah, ya, birds of a feather, they flock together. Pipit sama pipit, enggang sama enggang, ya. Pipit takkan terbang dengan enggang, ya. Nak mengatakan bahawa orang itu bersama dengan siapa yang dicintainya. Maka kita khawatir kalau kita bersama-sama dengan orang yang tak solat, itu akan mendorong kita supaya jadi seperti dia, ya. Jadi ini adalah lumrah manusia. Jangan kita mempermainkan diri kita. Jangan kita memperjudikan agama dan solat kita, ya. Maka kalau kita berkawan, rapat dengan orang yang jaga solat, lumrahnya kita akan jadi seperti itu juga. Kalau sebaliknya lah, ya. Maka itu kita kata itu secara prinsip. Dalam masa yang sama, bila kita kata jangan kita jadikan orang yang tak solat sebagai kawan rapat kita, ini tidak bererti bahawa kita memulaukan orang-orang seperti ini. Sama sekali tidak. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Seperti mana kita dituntut supaya mendekati orang kafir untuk menyampaikan dakwah, ya, mengajak mereka kepada Islam, maka untuk orang Islam yang telah memeluk Islam
tetapi ada kekurangan sedikit sebanyak di sini dan di situ, itu lebih patut untuk kita dekati. Ya. Termasuklah orang yang tidak solat, mereka tetap Islam, seperti mana yang kita telah bincangkan. Dia Islam tetapi dia fasik. Tetapi ya, maka ini menuntut supaya kita lebih mendekati dia berbanding kita nak mendekati orang kafir, nak tarik orang kafir masuk Islam. Ya. Kita nak menunjukkan keindahan Islam, kita nak menunjukkan kebaikan kita, ramah kita. Kadang-kadang kita orang Islam, kita lebih menunjukkan sifat ramah kita dengan orang kafir berbanding dengan orang Islam sendiri. Dan ini adalah satu yang tercela sebenarnya. Ya. Kita perlu menunjukkan sifat ramah sesama dengan orang Islam, ya, lebih daripada orang kafir. Ya. Maka termasuklah di kalangan orang Islam yang perlu kita tunjukkan sifat ramah, ya, dan kasih kita adalah dengan orang Islam yang tak salat ni. Ya. Tapi timbullah berapa kali kita nak nasihat, kita kata ikut kemampuan lah, kita kata. Ya, ikut kemampuan. Ya. Apa yang pasti satu kali tak cukup. Ya. Syarak tidak ada menetapkan, ya, satu kali, dua kali, tidak, tiga kali, tidak. Ya. Bahkan agama itu adalah nasihat menasihat. Jadi kita kena faham hal itu, bahawa agama ini adalah nasihat menasihat. Ya. Lebih-lebih lagi kalau orang itu orang yang kita sayang, orang yang kita dah kenal lama. Ya. Macam dalam soal tadi, rakan sepejabat kita, maknanya orang yang dekat dengan kita lah. Bukan dekat apa, dekat dalam tempat kerja. Maka di situ menuntut supaya kita terus lebih prihatin, ya, untuk kita nak selamatkan dia. Ya. Adapun kalau dia marah, kalau dia takkan tegur kita dan sebagainya, saya kira bahawa ini semua tidak penting sebenarnya. Ya. Ibarat kata kita nak bagi ubat ke anak kita atau sesiapa, lazimnya ubat-ubat tu adalah pahit. Ya. Budak-budak pun semua tak suka ubat. Ya. Dia semua suka gula-gula, coklat semua dia suka. Tapi bagi dia ubat, suruh dia minum jus ke batu saudat, jangan mimpilah dia nak telan. Madu ke apa ke, lagi dia benci. Ya. Tetapi itulah yang kita kena bagi. Ya. Maka begitulah halnya dengan kita nak menasihat dia. Ya. Selagi mana kita ikhlaskan diri dan kita tahu bahawa apa yang kita buat ni adalah untuk kebaikan dia, dan dia marah, dia masam muka, ini semua tidak lain dan tidak bukan akibat kejahilan dia sendiri, maka kita berikan dia keuzuran. Ya. InsyaAllah. Kalau ada pertanyaan yang lain. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz sebut orang-orang yang lalai dalam solat tu bermakna orang-orang yang kadang-kadang solat, orang-orang yang kadang-kadang yang tidak solat. Bagaimana dengan orang-orang yang solat tapi dia lalai semasa dia dalam solat, bermakna tidak khusyuk, dan jadi selalu lupa ingat balik, lupa tu. Lupa apa ni? Dia ingat benda lain masa dalam solat, masa dia solat. Adakah termasuk? Adakah termasuk dia seorang yang lalai? Tidak dinafikan. Ya. Lalai ini ada darjatnya. Ya. Dan memang itu realitinya. Ya. Di kalangan orang yang solat, yang menjaga solat, ya, dan di kalangan mereka yang tidak jaga solat, maka orang yang tidak jaga solat itu, ya, itu lalai. Tapi nak mengatakan bahawa di kalangan mereka yang menjaga solat pun ada nisbah lalainya juga, ya, iaitu yang seperti mana dalam pertanyaan tadi,
iaitu di kalangan mereka yang tidak khusyuk, ya, di dalam solat. Apabila mereka solat, mereka tidak khusyuk, mereka tidak fokus, ya, pada apa yang mereka lakukan, ya. Sebaliknya mereka lalai, mereka fikiran mereka melilau ke tempat lain, ya. Dan di kalangan mereka yang fikiran mereka melilau di tempat lain pun ada nisbahnya. Ada yang parah daripada Allahu Akbar, terus dia pergi ke kota-kota Asbahan, kota Baghdad, kota Damsyik, Mekah, Madinah, ya. Dan dia hanya kembali ke tempatnya apabila sampai ke salam. Lepas tu baru dia terpinga-pinga apa-apa rakaat dia masbuk. Ini sering berlaku kan. Jadi ini pun ada nisbahnya, ya. Jadi ini tak dinafikan ada nisbah kelalaiannya di situ, ya. Yang mana ini semua menuntut supaya seseorang itu, ya, supaya dia seperti mana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu menghadap Allah dalam keadaan khusyuk, ya, dan tenang, ya. Bahkan kalau kita lihat, menjaga solat satu, tetapi dalam mempraktikkan solat itu, barangkali solat seseorang dengan orang yang di sebelahnya, yang mana keduanya solat sama, yang ni 2 rakaat subuh, yang ni 2 rakaat subuh, barangkali, tetapi darjatnya di sisi Allah adalah seperti langit dan bumi, ya. Sedangkan kedua mereka mendirikan ibadah yang sama, bergerak sama, di belakang imam yang sama, tetapi pahalanya sebeza-bezanya. Kalau diselidik, kenapa jadi macam tu? Dia kembali kepada khusyuk, ya. Nak mengatakan bahawa khusyuk di samping niat, niat dan khusyuk ini adalah amalan jiwa, ya. Dia memainkan satu peranan yang cukup besar, ya. Maka kerana itu dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan bahawa rubba musallin, ya, hadduhu minas salah illa ushruha. Barangkali orang yang salat, dia hanya memperolehi pahala daripada salatnya itu 1/10 sahaja, ya. Au tus'uha, au thumnuha, au sub'uha, au sudsuha, au khumsuha, au rub'uha, au thulthuha, au nisfuha. Atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengah sahaja daripada pahala solat tu. Nabi berhenti kat setengah, ya. Kenapa perbezaan ni? Orang yang solat, ini bukan orang yang tak solat, yang lalai tak solat ni, tak, orang yang solat, ya. Tetapi ada perbezaan pahala yang diperoleh. Ini dalam perbincangan para ulama, kita mendapati bahawa dia adalah kerana niat, khusyuk, tamakninah tu, ya. Maka kita katakan di sini ini menuntut supaya kita di samping menjaga solat, ya, perlu kita menjaga khusyuk kita di dalam solat, ya. Maka kerana itu kita melihat syarak, ya, ada menjelaskan kepada kita tentang cara-cara nak menjaga khusyuk, ya. Antaranya bila kita solat, bila kita berdiri, pandangan mata tu, ya, ke tempat sujud, ya. Jangan melilau-lilau, ya. Elakkan daripada solat di tempat yang ada gangguan, ya. Solat TV bola kat sebelah, tarawih ni tahajud, bola ada kat sebelah, dia tak jadi. Radio ke apa ke, ya, apa juga bunyi-bunyi gangguan, ya, ini semua perlu dielakkan, ya, kerana dia akan mengganggu khusyuk kita, ya.
solat di tempat laluan dan sebagainya, ya. Ya, perlu dijaga. Di samping itu, apa yang akan dapat memberikan kepada kita khusyuk, ya, adalah apabila kita memahami apa yang kita baca. Ya. Satu aspek yang saya kira kita, masyarakat kita, ya, orang Melayu kita perlu ambil perhatianlah, ya. Mengenangkan bahawa kita bahasa Arab memang bukan bahasa kita. Jadi kita kena ada usaha lebih lah, ya. Yang mana saya kira ia akan dibalas dengan ganjaran pahala yang cukup besar, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memahami apa yang kita baca di dalam solat, ya. Apabila kita baca Al-Fatihah, apa Al-Fatihah yang kita baca ni, ya. Apa amin-amin yang kita aminkan imam ni, ya. Imam apabila dia habis Al-Fatihah dia kata amin, kita pun turut bertempek. Boleh kata tempek ke? Tak ada, tak boleh kata tempek. Kita pun sama-sama, ya, melaungkan amin, ya. Adakah kita mengetahui apa yang kita mengaminkan, ya? Bacaan-bacaan zikir, ya, dalam rukuk, daripada dalam sujud, bacaan tasyahud, ya, dan doa-doa yang kita dituntut supaya membacanya, ya. Maka ini semua saya kira bahawa akibat, ya, kejahilan sedikit sebanyak, ya, masyarakat kita, ya, mereka tidak memperoleh khusyuk dalam solat, ya. Bahkan juga mereka akhirnya tidak berdoa dalam ketika solat, ya, kerana mereka tidak memahami cara, mereka tak fahami doa yang nak dibaca tu, ya. Akhirnya lepas solat dia wakilkan je kat imam. Imam kau baca je lah doa, aku aminkan sekali lagi. Sekali lagi, tanpa mereka tahu apa yang imam sedang baca. Saya nak kata merepek tapi tak apalah. Kasar sangatlah. Ya. InsyaAllah. Baik, kita berhenti dahulu sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya.